tegakkan cara solat itu, cara semayang agama Hanif itu tak ditegangkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Kerana bila Islam sudah ada membawa ibadah solat, cara solat yang kita buat hari ini, itulah yang diajar Nabi SAW beriti. Nabi SAW pun diajar oleh Jibril AS cara solat, cara semayang. Jadi apa yang Nabi buat sebelum itu tidak lagi relevan. Jadi kita tak perlu tahu pun bagaimana gerak-geri ataupun pergerakan solat agama Hanif ini. Tapi yang pasti agama Hanif ini adalah agama Nabi Ibrahim AS yang membawa mesej yang sama, mengajak manusia meninggalkan penyembahan berhala, penyembah Allah yang Maha Esa. Semua risalah Nabi dan para Nabi para Rasul itu adalah sama. Jadi kenapa mereka orang-orang ahli kitab ni tak nak menerima risalah Nabi Muhammad SAW? Ini ditanya, disebut oleh Allah SWT di dalam ayat kelima ini. Sebagaimana firman-Nya, ini tuan-tuan, sebagaimana firman-Nya dalam ayat 123 surah An-Nahli. Kita lihat surah An-Nahli, juzuk 14. Surah An-Nahli juzuk 14, ayat 123. Mari kita sama-sama selak dan lihat di manakah ayat 123 itu. Dan ini tuan-tuan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Surah Azim. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar kamu menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar. Jadi tuan-tuan, jadi agama Islam ni asas, macam kita kata dalam kuliah sebelum ni, asasnya adalah daripada agama Nabi Ibrahim AS, agama Hanif. Itulah ayat 123 surah An-Nahl ini menerangkan dengan jelas maksud tadi. Namanya ayat disebut Hunafa itu datang daripada agama Nabi Hanif. Nabi Ibrahim AS Hanifah. Hanifah itu maknanya orang yang lurus jalannya, berada di jalan yang benar. Agama yang dimasukkan di sini terasnya ialah keikhlasan beribadah pada Allah SWT, meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala dan Allah selain dari Allah, menunaikan solat 5 waktu dalam waktunya kerana Allah, dan mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Inilah agama yang betul dan benar. Wadzalika dinul qayyimah, itu dia atas tauhid yang benar, mendirikan solat pada waktunya sebanyak 5 kali sehari semalam, dan mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini adalah ajaran dalam agama Islam yang Allah Ta'ala sebut wadzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang benar, yang betul, yang landasannya tepat menuju kepada siratal mustaqim. Gitu. Baik. Firman Allah SWT mafhumnya, padahal mereka tidak disuruh, wa ma umiru, ayat kelima. Mereka tidak diperintahkan dalam kitab Taurat dan Injil, melainkan agar mereka menurut agama yang lurus. Dengan kata lain, apa yang disyariatkan kepada mereka disyariatkan juga kepada kita. Maknanya syariat agama Yahudi dan Nasrani itu juga disyariatkan begitu. Sama je, menyembah Allah Maha Esa, bertuhan pada Allah Maha Esa, meninggalkan penyembahan berhala, sama je. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, sama je. Dengan kata lain, apa yang telah disyariatkan kepada mereka syariat juga kepada kita. Maksud yang lebih tepat sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala ialah ahli kitab, surah ahli tafsir, ialah ahli kitab tidak diperintahkan dalam Al-Quran atau melalui perintah Nabi Muhammad SAW, melainkan agar mereka dilaksanakan arahan yang sama seperti di atas, kerana dengan memahami ayat seperti itu yang menengahkan pengertian wujudnya syariat baru. Ini syariat itu, syariat Nabi, syariat Islam itu, syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak ada perbezaan asas yang besar dengan syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Tak ada beza, sama je yang asas, walaupun pada perkara cabang ada perbezaan, kerana keadaan-keadaan yang berbeza.
Kan? Baik. Mentafsirkan kalam Allah dalam bentuk yang menampilkan faedah yang lebih banyak tentu lebih baik dan utama. Ia juga bersesuaian dengan firman Allah SWT yang mafhumnya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Ayat 1 surah Al-Bayyinah, iaitulah Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW, iaitu bayyinah itu ialah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya, dan yang demikian wadzalika dinul qayyimah, dan dengan yang demikian itulah agama yang benar. Ayat 5, itulah syariat Nabi Muhammad SAW. Itu dia 3 asasnya: bertuhan pada Allah yang Maha Esa, akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah yang tepat, mengimani adanya zat Allah, wujudnya zat Allah, dan wujudnya sifat-sifat yang wajib, yang layak bagi Allah SWT. Itu dia akidah yang benar. Yang keduanya mendirikan solat fardhu waktu, dan yang ketiganya memberikan zakat kepada mereka yang berhak menerima. Ayat ini membuktikan bahawa perpecahan dan kekufuran adalah hasil perbuatan tangan mereka sendiri, berdasarkan firman Allah SWT, hatta ta'tiyahumul bayyinah, mereka selalu datang pada mereka bukti yang jelas nyata. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, mereka selalu datang pada mereka bukti yang jelas nyata. Ayat 4 surah Al-Bayyinah. Ini bertujuan untuk melegakan hati Rasulullah SAW, iaitu janganlah disebabkan perpecahan mereka itu menyebabkan kamu, hai Muhammad, berasa duka cita dan bersedih hati. Perpecahan mereka bukan lantaran kekurangan hujah, sebaliknya disebabkan kedegilan mereka. Beginilah keadaan nenek moyang mereka yang berselisih tentang hari Sabtu dan menyembah anak lembu. Telah jelas bukti dan keterangan pada mereka. Ini merupakan tabiat lama mereka. Jadi ayat itu, ayat ke-45 kata Nabi SAW, apakah yang berlaku sebenarnya di kalangan ahli kitab ni. Perpecahan itu bukan kerana Nabi SAW datang kepada mereka menyampaikan ajaran Islam, tapi perpecahan mereka ini berlaku kerana itu tabiat mereka tentang sesuatu yang jelas dan nyata. Mereka masih lagi berselisih pandangan, macam kisah anak lembu. Jelas dah, antazbahu baqarah, sembelih seekor lembu. Tanya lagi Nabi Musa, lembu macam mana, rupa macam mana, jantan ke betina, kala macam mana, keadaannya bagaimana, tua ke muda ke. Carilah atas Baqarah, bila sebut Baqarah. Dalam ayat dalam surah Baqarah tu dia kata antalbahu baqaratan, menggunakan isim nakirah. Bila baqaratan, isim nakirah ni dia open, terbuka. Tapi sifat mereka begitu, suka tanya. Tanya tu bukan nak bagi penjelas, nak bagi kabur lagi. Kenapa? Itu cara mereka mengingkari perintah Nabi dan Rasul mereka. Maka ini yang berlaku sekarang pada zaman Nabi SAW. Tak terang jelas dah Nabi, itulah Nabi akhir zaman. Mereka berpecah juga. Ramai yang tak mengaku ni. Bukan Muhammad ni bukan ni yang Muhammad yang disebut dalam kitab kita. Muhammad lain ni. Ini bukan Muhammad yang dimaksudkan. Sebahagian kecil mereka melihat inilah dia Muhammad yang disebut dalam kitab kita. Mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW dan menganut agama Islam. Itu perpecahan itu berlaku juga. Kerana ini tabiat mereka sebenarnya. Di mana Allah SWT liya'budu, huruf lam di sini bermaksud an, artinya agar mereka menyembah. Orang-orang Arab. Okey, tadi kita balik kita patah balik sikit tentang Sabtu tadi. Hari Sabtu yang dalam Quran sebut qiblatan khasiin. Asalnya ialah kerana orang Bani Israil yang tinggal di tepi laut ini, mereka ini menjadi nelayan yang menangkap ikan di tepi laut. Maka kebetulan kawasan laut itu banyak ikan pada hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu mereka tak dibenarkan melakukan apa-apa kegiatan dunia, melainkan beribadah di sinagog ataupun di rumah-rumah beribadah mereka. Allah Ta'ala saja uji. Hari lain tak banyak ikan, hari Sabtu lah banyak ikan. Maka dia mempersoalkan, kata, kenapa wajar kita nak ikut satu perintah Allah ni yang merugikan kita? Kita ikut kita lah. Bila kita nak beribadah, tak mestinya beribadah hari Sabtu.